إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan kita memperbanyakkan lafaz puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, kerana Allah memberikan rahmat kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa taala menguruskan kehidupan kita dengan mengizinkan kita untuk kita sekali lagi dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Kita berada pada hari yang kedua bulan Zulhijjah 1441 Hijrah. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini, kita mohon diberkati oleh Allah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat kepada kita. Seterusnya kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perkara-perkara tersebut, ketenangan, rahmat dari Allah, berkat, merupakan di antara kelebihan majlis ilmu. Walaupun kita tidak dapat bersemuka, tetapi secara online ini pun juga dikatakan salah satu jalan untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan, pengisian kita, ilmu yang kita perolehi pada pagi ini adalah ilmu yang berkat, ilmu yang memberikan manfaat kepada kita, khususnya di dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk kita beribadat kepada Allah adalah dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah sama ada pertolongan untuk mendapat kebaikan ataupun pertolongan untuk melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang buruk, yang mana baik itu juga datangnya dari Allah, buruk itu juga adalah datangnya dari Allah. Dan kepada Allah lah kita memohon kedua-dua perkara tersebut. Alhamdulillah, pada hari kemarin, iaitu pada hari Selasa yang lalu, kita telah pun sama-sama dapat mempelajari, meningkatkan ilmu kita berkenaan dengan kepentingan kita membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah surah yang Nabi namakan ia adalah salah satu surah yang memberikan perlindungan. Semoga pagi ini kita telah pun selesai membaca sebanyak 3 kali surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan pengisian kita berkenaan dengan doa perlindungan yang terdapat di dalam
surah An-Nas. Okey, pada pagi ini kita akan belajar tentang doa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan. Kejahatan-kejahatan itu apa? Kita akan belajar dalam surah An-Nas. Kalau pada hari Selasa yang lalu, kita telah pun mempelajari dalam surah Al-Falaq ada doa memohon perlindungan dengan ucapan a'udzu. Kalau siapa memperbanyakkan sering membaca surah Al-Falaq secara tidak langsung, dia telah pun berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan daripada 4 kejahatan. 4 kejahatan tersebut, yang pertama adalah perlindungan daripada kejahatan semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang ada pada waktu malam apabila dia telah pun gelap. Kejahatan yang ketiga adalah kejahatan dari sudut perbuatan mana-mana penyihir ataupun daripada mana-mana manusia yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya. Dan perlindungan yang keempat, jika kita membaca surah Al-Falaq secara tidak langsung, kita telah memohon perlindungan kepada Allah daripada penyakit jiwa. Penyakit jiwa apa? Jiwa manusia yang hasad. Manusia yang hasad itu yang sangat berbahaya apabila dia mencari jalan, apabila si penghasad itu berikhtiar untuk menghilangkan nikmat sesiapa yang dia dengki. Jadi moga-moga surah Al-Falaq ini sentiasa diulang-ulang, dibaca dan jangan tinggalkan dalam tempoh sehari. Sebab apa? Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ini dikategorikan sebagai hasan. Okey, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, ini kita nak cerita kelebihan ataupun kelebihan ini diberikan kita satu maklumat bahawa jangan tinggal sama sekali membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap hari. Kenapa? Okey, yang pertama, kita tahu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas adalah 2 surah yang Nabi namakan ia surah pemberi perlindungan. Maknanya kalau kita tak baca 2 surah tu, mungkin kita doa lain lah minta perlindungan. Tapi untuk melindungi diri kita, maka kita bacalah kedua surah tersebut. Okey, dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata begini. Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, sentiasa memohon perlindungan. Tuan-tuan, kalau Rasulullah sendiri selalu minta perlindungan kepada Allah, macam mana dengan kita? Inilah contoh, inilah teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Minta lindung kepada Allah dari apa? Minal janni, daripada jin-jin, wal ainil insan, daripada pandangan mata manusia yang jahat. Hatta nazalatil mu'awwidhatani, sehinggalah turunnya surah Al-Mu'awwidhatain. Okey, maksud dia, kata Abu Sa'id, Nabi ni sebelum turun surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan jin-jin, daripada kejahatan pandangan mata manusia yang jahat ni. Nabi selalu baca, selalu meminta perlindungan kepada Allah, sampailah turunnya
surah dua pemberi perlindungan. Kita dah tahu dua surah perlindungan, Al-Falaq dengan An-Nas. Apabila turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, kata Abu Sa'id Al-Khudri, falamma nazalata, apabila telah turunnya dua surah itu, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, Nabi mengambil dua surah tersebut dan Nabi meninggalkan bacaan-bacaan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Sa'id mengatakan, Nabi ni sebelum turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ataupun dua surah pemberi perlindungan, Nabi selalu minta lindung kepada Allah daripada jin, daripada pandangan mata manusia yang jahat ni. Sehinggalah apabila Allah turun saja surah Al-Falaq dengan An-Nas, Nabi memberikan penekanan, Nabi sangat memberikan perhatian kepada dua surah ini. Sampaikan Abu Sa'id mengatakan Nabi meninggalkan bacaan-bacaan yang lain. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa betapa tekannya Nabi, betapa ambil perhatiannya Rasulullah tentang dua surah tersebut, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, kalau kita ikut cara Nabi lakukan, dua surah ini, tuan-tuan, kalau nak jadi zikir harian, kalau kita nak lindung diri kita, kalau kita nak pagar diri kita daripada perkara-perkara yang buruk, maka dua surah ini jangan ditinggalkan. Seolah-olahnya kalau kita tinggalkan surah lain, kalau kita tinggalkan bacaan lain, macam seolahnya seperti tidak apa. Tapi dua surah ini jangan ditinggalkan. Seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Namun begitu, kalau kita baca surah yang lain tu bersama dengan dua surah ini, itu lagi afdal. Tapi berdasarkan hadis ni, maksudnya dua surah yang penting ni jangan tinggalkan. Kalau tinggal bacaan lain tak apa lagi. Tapi dua surah ini, berdasarkan hadis ini, Nabi sangat memberikan perhatian kepada surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Sebab apa? Sebab dua surah itu adalah dua surah yang memberikan perlindungan. Okey. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang perlindungan. Kita berdoa kepada Allah daripada kejahatan yang ada pada satu kejahatan dalam surah An-Nas. Okey, dalam surah An-Nas, kalau siapa baca surah An-Nas, surah yang terakhir sekali di dalam Al-Quran yang mengandungi 6 ayat daripada Qul a'udzu birabbin nas sampailah hujung pada minal jinnati wan nas, tuan-tuan cuba bulatkan ataupun cuba gariskan ataupun cuba cari perkataan kejahatan dekat situ. Sebab kita minta lindung tentu daripada kejahatan. Kita tak akan minta lindung daripada kebaikan. Kalau kebaikan khair, kita minta Allah bagi, kita minta Allah kurniakan. Tapi kalau kejahatan, tentu kita nak minta Allah lindung kita. Maka dalam surah An-Nas ada berapa kejahatan? Membawa maksud lain, ada berapa perlindungan. Maksudnya kalau kita baca surah An-Nas, secara tak langsung kita seperti berdoa kepada Allah, kita minta berapa perlindungan. Kalau surah Al-Falaq, kita jumpa 4 perlindungan. Sebab apa 4 perlindungan? Sebab kita jumpa perkataan kejahatan tu ada 4. Syar, 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 syar. Pada surah An-Nas, kita akan jumpa sekali sahaja perkataan syarrun itu pada ayat nombor 4. Min syarri. Min syarri. Syarri itu adalah kejahatan. Ayat 1 tak ada syarri, ayat 2 tak ada perkataan syarri, ayat 3 tak ada perkataan syarri, ayat 4 ada perkataan syar, ayat 5 tak ada perkataan syarri, ayat 6 tak ada perkataan syarri. Cuma ayat 5 dengan ayat 6 memperincikan apa itu syarri al-waswas pada ayat nombor 4. Ayat nombor 4 jumpa sekali perkataan syarri. Bermakna kalau siapa sering membaca surah An-Nas, sekurang-kurangnya dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Maksudnya kalau dia baca 3 kali pagi, 3 kali petang, dia telah meminta kepada Allah. Allah yang mana? Maksudnya Allah yang mempunyai sifat apa? Yang pertama, Rabbun Nas.
Tuhan yang mengatur sekalian manusia, yang mentadbir sekalian manusia. Tuhan sifatnya apa? Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang sifatnya apa? Tuhan yang menjadi sembahan bagi semua manusia. Maknanya apabila kita baca surah An-Nas, kita memanggil Allah, kita memuji Allah, kita seru Allah. Seru Allah dengan panggil macam mana? Kita kata, a'udzu, aku berlindung dengan Tuhan, Rabb, Tuhan bagi sekalian manusia. Rabb tu maksudnya yang mentadbir, yang mengurus sekalian manusia. Lepas tu kita panggil lagi Allah. Allah itu apa? Malikin nas, yang menguasai bagi semua manusia. Lepas tu kita panggil lagi, kita suruh Tuhan itu apa? Ilahin nas, yang menjadi sembahan manusia. Kan kita belajar pada hari Rabu, kita belajar pada hari Selasa lalu, kita belajar pada hari Senin yang lalu bahawa kita digalakkan. Di dalam surah Al-A'raf kita belajar sebelum ni pun, Allah menyuruh kita, kalau kita nak berdoa, kalau kita nak panggil Allah, maka kita gunakan nama-nama Allah yang mulia. Maka dalam surah An-Nas ni kita jumpa antaranya nama Allah itu Ar-Rabb tadi, Rabbun Nas. Jadi secara tak langsung tuan-tuan, kalau tuan baca surah Al-Falaq, tuan-tuan telah panggil Allah, tuan-tuan telah menyuruh Allah, tuan-tuan telah bermunajat kepada Allah dengan tuan-tuan panggil 3 perkara. Tuan-tuan telah memuji Allah dengan 3 pujian. Tuan-tuan telah memanggil Allah. Tuan-tuan telah mengiktiraf Allah dengan 3 pujian. Pujian apa? Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kan? Apabila tuan-tuan faham yang itu, kita minta kepada Allah perlindungan dari apa? Min syarril waswas al-khannas. Daripada kejahatan pemberi waswas, pemberi waswas al-khannas, yang sentiasa menyuruh. Maksudnya ayat yang keempat ni sebenarnya kita minta lindung kepada Allah daripada satu makhluk. Yang pertama, yang utama, makhluk itu sifatnya selalu bersembunyi. Sebab itu namanya khannas. Khannas di sini para ulama tafsir kata seperti mana kata Ibnu Kathir, dia adalah jin yang menghasut manusia-manusia melakukan keburukan. Maknanya ada satu makhluk ni daripada jin, Ibnu Kathir ketika mana dia bahas ayat ni, dia merujuk kepada Qorin. Kita ni semua ni ada Qorin. Qorin ni maksudnya ada satu jin. Ada jin yang setiap hari mengikuti kita ke mana-mana, menemani kita. Sebab tu namanya Qorin. Qorin ni teman, pendamping. Yang mana Qorin ni sifat dia adalah Al-Khannas. Khannas maksudnya dia menyuruh. Okey. Qorin ni kerja dia apa? Apa fungsi dia? Fungsi dia akan hasut kita, dia akan ajak kita supaya kita jauh dengan Allah. Jauh kita dengan Allah. Macam mana dia hasut tu? Itu namanya was-was. Was-was adalah bilangan banyak bagi waswasah. Maksudnya was-was ni adalah kata Imam Qurtubi, dia adalah bisikan yang kita tak dengar dia. Tetapi bisikan itu, cara dia bisik, cara dia pengaruh kita, cara dia ajak kita, dia akan attack di dada kita. Sebab tu pada ayat nombor 5 tu, Allah memperincikan pemberi waswas pada ayat nombor 4 tadi tu, macam mana dia memberi waswas? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan memberi waswas pada dada-dada manusia. Dada manusia ni apa? Di dada manusia ini mengandungi seketul daging. Daging itu kata Nabi, jika daging tu baik, baiklah tangannya, matanya, kakinya, anggota badan yang lain. Kalau daging itu buruk, daging itu teruk, maka rosaklah tangannya, matanya, semua anggota badan akan teruk. Daging tu orang panggil dia adalah hati ataupun jantung hati. Maka syaitan
Dia tahu. Itulah kelemahan manusia, maka dia akan attack hati manusia, jantung hati manusia yang letak di dalam dada itu. Cara macam mana? Dia akan mewaswaskan, dia akan bisik, dia akan ajak kan. Dia kata tak apalah, minggu depan ada lagi pengisian kan. Kadang-kadang kita pun terikut-ikut, ataupun jangan sedekah, nanti engkau tak ada duit pula, macam mana ni, maka kita pun tak berani nak sedekah. Mula-mula nak sedekah dah, tetapi ada bisikan, ada ajakan, ada satu pengaruh yang mengajak kita supaya jangan buat kebaikan. Siapa tu? Jawapannya adalah Al-Khannas. Al-Khannas tu siapa? Adalah qarin yang sentiasa bersembunyi. Jadi macam mana kita nak lindung jantung hati kita yang ada seketul daging di dada kita? Caranya adalah dengan kita membaca surah ini, maka Allah akan lindung kita daripada waswas al-khannas. Tuan-tuan ingat ya, waswas al-khannas ini yang telah menyebabkan Nabi Adam dan ibu kita Hawa keluar daripada syurga. Betapa hebatnya, maknanya betapa dahsyatnya, betapa beratnya waswas syaitan ni menyebabkan Nabi Adam terkeluar daripada syurga, Hawa pun dikeluarkan daripada syurga. Sebab apa? Sebab waswas ini. Maknanya ambil perhatian, ambil berat. Kerana waswas ni tuan-tuan dan puan-puan, dia memberi keburukan. Sekali kena waswas, kita terpengaruh dengan waswas ini, dia tak macam surah Al-Falaq. Kalau surah Al-Falaq, kejahatan tu dia akan attack bukan di dada kita, tapi dia akan attack luar jasad kita. Maksudnya dia akan attack apa? Dia akan attack mungkin kita sakit badan, kan? Mungkin kita sakit jasad. Tapi kalau kena surah An-Nas, dia akan attack di dada kita, dan kesan siapa kena kejahatan waswas tadi, dia membawa kesan kepada agama. Kalau yang surah Al-Falaq, dia tak bawa kesan kepada agama, kan? Dia hanya merujuk kepada dunianya saja. Tetapi kalau dia kena kejahatan waswas al-khannas ini, dia memberi kesan kepada agama. Jadi sangat berat tuan-tuan waswas ni tuan-tuan. Ada orang dia sihat, tubuh badan dia sihat, kan? Dia tak ada penyakit apa-apa, dia sihat, dia boleh ke mana-mana, tetapi hatinya telah sakit, hatinya telah mati. Kenapa? Ini kejahatan yang kita perlu ambil perhatian. Sebab itu Nabi SAW, seperti mana kita baca mula-mula tadi itu, apabila turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi memberikan perhatian yang sangat-sangat berat kepada dua surah itu. Oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan, jangan tinggalkan. Dalam banyak-banyak yang kita nak doa kepada Allah, salah satu bentuk doa, mesti doa minta Allah lindung kita. Nak lindung kita daripada apa? 4 perlindungan kita dah jumpa dalam surah Al-Falaq, campur surah An-Nas, maka ada 5 perlindungan. Maksudnya kalau pagi ini kita dah selesai membaca surah Al-Falaq 3 kali, kita dah selesai baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kan? Lepas tu petang nanti, lepas asal saja kita terus baca 3 kali lagi Al-Falaq dengan An-Nas, seolah-olah kita telah minta perlindungan kepada Allah daripada 5 kejahatan. 4 kejahatan dalam surah Al-Falaq, 1 kejahatan dalam surah An-Nas. Lepas tu dua-dua ni jangan tinggalkan. Maknanya setiap hari, kalau kita hanya rujuk kepada 2 surah itu, kita minta lindung kepada Allah daripada 5 kejahatan. Kalau boleh jangan tinggallah dua-dua ni. Jangan tinggal dua-dua. Walaupun yang paling berat dalam banyak-banyak kejahatan, yang paling berat adalah waswas al-khannas tadi, tuan-tuan dan puan, kan? Walaupun yang paling berat itu tapi janganlah tinggal surah Al-Falaq. Kalau boleh dibaca sekali. Namun begitu tuan-tuan dan puan, untuk melengkapkan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, tuan-tuan masih ingat lagi tak? Pada hari Isnin yang lalu, kita telah baca satu hadis Nabi yang mana jangan terlupa untuk mengiring sekali membaca dengan surah Al-Ikhlas.
Tuan masih ingat kita ada baca, kita ada sebut dulu pada hari Isnin tak silap saya, yang dalam hadis riwayat Tirmizi tu, yang Nabi kata Iqra. Nabi kata bacalah kamu qul huwallahu ahad. Nabi kata bacalah qul huwallahu ahad wal muawwidhataini, dan dua surah pemberi perlindungan. Hari kita dah belajar dua surah perlindungan Al-Falaq dengan An-Nas, tapi Nabi kata bacalah qul huwallahu ahad dan dua surah pemberi perlindungan. Kata Nabi, hina tumsi wa hina tusbih, pada waktu pagi, pada waktu petang, dan ketika mana pada waktu pagi, thalatha marratin, 3 kali, tukfika min kulli syai'in, maka Allah mencukupkan engkau daripada segala sesuatu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kalau kita tak nak perkara-perkara yang tak ingini berlaku kepada kita, maka kita boleh jauhkan, kita boleh elakkan dengan kita memohon bantuan dari Allah dengan kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali pagi, 3 kali petang, baca surah Al-Falaq 3 kali pagi, 3 kali petang, baca surah An-Nas 3 kali pagi, 3 kali petang, maka ia lebih mantap. Maknanya perlindungan itu menyeluruh. Dan masih ingat tuan-tuan, kita sebut pada hari Isnin yang lalu bahawa kenapa kita kena patut baca surah Al-Ikhlas? Sedangkan surah Al-Ikhlas ni dia tak ada bentuk doa secara khusus. Sebenarnya surah Al-Ikhlas, tuan masih ingat lagi kita sebut pada hari Isnin yang lalu, kalau siapa yang baru ikut kali pertama ni, tuan-tuan tolong tengok balik, view balik yang lepas, kerana dalam surah Al-Ikhlas itu ada mengandungi nama-nama Allah yang paling agung. Yang mana surah Al-Ikhlas itu pernah digunakan oleh seorang lelaki yang Nabi dengar lelaki tu baca, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana Nabi pernah dengar lelaki tu dia baca surah Al-Falaq itu, tapi diubah dalam bentuk doa, kan? Nabi mengatakan, wah, dia telah baca, dia telah menyebut nama-nama Allah yang paling agung. Kalau disebut nama itu, digunakan dalam berdoa, ajabah, mustajab doanya. Sebab itu, kalau kita baca surah Al-Ikhlas, secara tak langsung kita telah mengiktiraf, kita telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting diiringi doa-doa ini dengan puji-pujian kepada Allah. Antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Bahkan kita baca hadis riwayat Tirmizi, Nabi suruh baca Al-Ikhlas 3 kali pagi, Al-Falaq 3 kali petang, 3 kali pagi, Al-Ikhlas pun 3 kali pagi, termasuklah petang 3 kali, 3 kali dan 3 kali. Maknanya 3 surah ni tuan-tuan, jangan lupa untuk dibacakan. Pesan pada anak-anak, kan, pesan pada anak-anak, pesan pada keluarga, pesan kepada jiran-jiran, pesan kepada rakan sekerja, pesanlah pada mana-mana pun orang-orang Islam yang lain supaya bacalah surah-surah ini untuk memberikan perlindungan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada kita ditimpa COVID-19 ke contohnya, sebab virus ini pun daripada makhluk Allah. Okay? Tapi dalam masa yang sama kita kena ada usaha jugalah untuk lindung, jaga penjarakan sosialnya, okay, mengikut segala SOP yang ditentukan. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga pada hari Isnin, Selasa dan hari Khamis ini kita telah pun dapat mempelajari doa-doa di dalam Al-Quran, yang mana kita mulakan dulu dengan doa yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi saya harap tuan-tuan jelas. Saya harap tuan-tuan memahami tentang apa yang saya sampaikan pada solat hari ini dan solat-solat yang berikutnya. Kita tuan-tuan dan puan, kita jangan sampai tertinggal membaca 3 surah ini, sebab dalam surah ini secara tak langsung dia mengandungi doa. Doa apa? Kalau dalam surah Al-Ikhlas tu, doa dalam bentuk puji-pujian kepada Allah, doa yang memanggil nama Allah. Kemudian dalam Al-Falaq kita minta perlindungan dengan perkataan a'udzu. Sebab tu ayat pertama kita jumpa a'udzu. Dalam surah An-Nas kita jumpa juga perkataan a'udzu, aku memohon perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Daripada kejahatan-kejahatan yang telah pun kita sebutkan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang perkara ini. Okey,
Kemudian saya ingatkan sekali lagi pada tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak doa itu semakin kuat, semakin mantap dia punya perlindungan tu, kan? Perlindungan, kerana perlindungan dia tak sama. Ada orang dia perisai dia tak kuat, kan? Perisai dia mudah ditebus, mudah dikoyakkan, kan? Ada orang perisai dia sangat kuat. Sebab apa? Perlindungan ni dia kuat ke tak kuat, dia bergantung kepada bagaimana orang tu baca, bagaimana orang tu minta, dan bagaimana hadirnya hati ketika dia baca ayat-ayat tadi. Sebab itu saya nasihatkan supaya belajarlah tafsiran ayat yang ada pada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Supaya apa? Supaya ketika kita baca surah itu, kita faham ayat 1 kata apa, ayat 2 kata apa, ayat 3 maksud apa, ayat 4 maksud apa, ayat 5 maksud apa, ayat 6 maksudnya apa. Lagi faham, lagi dapat menghadirkan hati ketika mulut menyebut, dalam hati dia terus jalan. Kalau begitu, itu merupakan di antara doa yang sangat terbaik. Sebab Allah tidak akan memakbulkan mana-mana doa jika hatinya lalai. Allah tidak akan memakbulkan mana-mana doa bagi hatinya lalai. Kan kadang-kadang kita doa tapi otak kita entah ke mana, mulut cakap amin 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 tapi mata pandang ke mana. Contoh kadang-kadang kan, kadang-kadang otak kita fikir ke mana. Kan kita minta pada Allah tapi kita tak menghadirkan hati apa yang kita minta tu. Pertama kita kena tahulah apa yang kita minta lindung. Jadi nak tahu apa yang kita minta lindung, maka kita kena fahamlah. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kau puji Allah tu apa? Kena faham. Kalau baca surah Al-Falaq, kena fahamlah minta lindung dari apa. Baca surah An-Nas minta lindung dari apa. Kalau boleh setiap ayat tu faham. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Allah terima doa kita kerana Tuhan itu dia Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Tuhan tengok hamba dia ni pandai, hamba dia dalam dia berdoa. Dia jaga adab-adabnya, dia puji aku kata Allah, kan? Lepas tu dia faham dia minta. Moga-moga Allah Taala lindung kita, kan, daripada 5 kejahatan yang kita sebut dalam surah Al-Falaq dan juga daripada surah An-Nas. Dan jangan lupa juga membaca surah Al-Ikhlas. 3 surah ini tuan-tuan jangan dilupa untuk dibaca. Saya harap tuan-tuan jelas. Dan insya-Allah pada kelas yang akan datang, iaitu pada hari Isnin yang akan datang, kita akan kembali kepada surah yang awal-awal. Kalau ni hujung kan, nanti kita akan belajar doa yang ada dalam surah Al-Fatihah sikit. Lepas tu kita teruskan doa yang ada dalam surah Al-Baqarah. Okey, maksudnya kita akan belajarlah daripada atas ke atas ke atas. Kita ambil daripada surah yang awal pula. Al-Fatihah tu apa doanya, Al-Baqarah apa, Al-Imran apa, sampailah ke hujung. Tapi kita dah ambil hujung dulu. Sebab kenapa ambil hujung ni? Kerana surah ini semua orang faham dan surah ini surah yang memberi kesan perlindungan. Sebab kita sekarang ni macam-macam benda berlaku. Jadi untuk elak kita daripada keburukan-keburukan tadi, maka kita bacalah, amalkan 2 surah yang paling senang tetapi diperbaiki cara fahamnya. Baik tuan-tuan perempuan, moga-moga kita dapat bertemu lagi tuan-tuan perempuan, ataupun kalau tuan-tuan ada soalan tanya ni apa. Okey, Puan Fida tanya apa ni? Mohon Ustaz akan datang kupas tentang Bismillah 5 juga ya Ustaz. Ada Bismillah 5 Okey, Bismillah ni sebenarnya yang Nabi ajar satu je. Nabi tidak pernah mengajar Bismillah tu ada 5. Okey, tetapi para ulama yang menyusun Bismillah ni dia ada 5 bacaan. Okey, 5 bacaan tu tak apa. Yang paling penting nanti kita ulaslah. Puan Fida minta tu insya-Allah. Nanti kita akan ulas tentang perkataan. Mungkin hari Senin ni lah kita akan ulas tentang apa itu bi, apa itu ismi, apa itu Allah. Kan kita baca Bismillahi kan.
Bismillahi. Kalau kita nak ulas bismillah, kita kena ulas dulu huruf ba, huruf ba, b tu. Ba tu maksud apa? Kemudian apa makna ismi? Apa maksud ismi? Dan kenapa ada perkataan Allah? Itu pada bismillah. Okey, bismillahi. Nanti kita akan ulas. Ba tu kalau kita baca huruf bismi, kalau kita sebelum makan baca bismillah, nak naik kenderaan baca bismillah. Betul? Kita nak buat satu pekerjaan yang baik, kita baca bismillah. Kita nak baca buku, kita kata bismillah. Tapi sejauh mana kita faham B itu apa, ismi itu apa, Allah itu apa? Maksudnya kita akan ulas tentang bismillah. Mungkin kita boleh ulas kot pada hari Isnin sebab ada dalam suratul Fatihah, insya-Allah. Insya-Allah Puan Fida, nanti kita akan ulas insya-Allah dengan rahmat Allah, dengan bantuan dari Allah, kan, dengan kadar ilmu yang ada, kita akan ulas insya-Allah pada hari Isnin yang akan datang tentang bismillah tadi, insya-Allah. Kemudian kita akan ulas doa yang ada dalam suratul Fatihah. Sebab tu kita tuan-tuan dan puan, ramai orang dia baca surah Fatihah. Bukan ramai orang lah, kalau orang solat dia baca lah, confirm dia baca punya surah Fatihah tu. Tapi kan, kenapa hidup tak berubah-ubah? Maksudnya macam apa? Kenapa masih lagi, maksudnya kenapa tak ada perubahan dekat diri, kan? Antara sebabnya mungkin Allah tidak kabulkan doa yang kita baca 17 kali sekurang-kurangnya sehari semalam tu. Kan kita minta jalan yang lurus. Tapi kenapa kita asyik ke kiri aja? Ataupun kita asyik ke kanan aja? Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi sedangkan dalam Al-Fatihah kita minta jalan yang terus, bawa kita ke syurga. Jalan terus tu jalan yang bawa kepada redha Allah. Tapi kenapa kita, walaupun banyak solat, walaupun banyak baca Fatihah, tetapi kenapa kita sering kadang-kadang banyak ke kanan ataupun banyak ke kiri? Sepatutnya kita kena maintain lurus aja, bawa kita pada redha Allah. Antara sebabnya itulah, kan? Antara sebabnya mungkin kerana dia tak faham dia baca apa. Ataupun mungkin dia baca dalam keadaan dia lalai. Ramai orang dia semayang, dia baca, mulut dia baca, tapi otaknya berjalan. Otaknya dah pergi ke mana-mana dah. Lepas tu imam kata amin, dia pun amin. Mana Allah nak makbulkan doa tu? Jelas dan puan, dia dapatlah pahala dia baca satu ayat, satu huruf tu. Tapi penting doa tu. Doa tu. Doa tu. Sepatutnya lagi kita kuat solat, dalam solat ada doa, sepatutnya kita lagilah bertambah baik. Tapi kenapa tak berubah? Mungkin pada cara kita minta kepada Allah tu, kita tak jaga adab-adab dia, kita tak jaga syarat-syarat dia. Dan yang paling penting, faham tak minta apa ke Allah tu? Nanti kita akan ulas, insya-Allah. Okey. Puan Mahana tanya, was-was dalam sembahyang berkait rapat dengan qorin juga ke Ustaz? Okey. Was-was dalam solat sebenarnya memang was-was ni dia memang daripada syaitan. Dan ada hadis pun yang sebut was-was ni sebenarnya dia ada syaitan lain juga yang datang menggoda kita, seperti mana hadis yang Nabi kata kelebihan orang azan. Kan kalau kita azan, maka syaitan dia akan berlari terkentut-kentut. Dia dengar je orang ucap kalimah syahadah tu, azan tu, dia lari jauh-jauh sambil berlari terkentut-kentut dalam hadis tu. Habis je azan, dia datang balik. Kita iqamah saja, Allah Akbar, dia lari balik sambil terkentut-kentut. Lepas tu habis iqamah, dia datang balik. Dia datang balik tuan-tuan, kalau saf yang tidak rapat, dia akan duduk bertenggek di situ. Dan hadis tu kata, ketika mana syaitan berada di ketika salat itu, masa itulah syaitan akan mengacau fikiran kita, membawa kita memikirkan kita sedang solat, tapi dia akan bawa kita mengingat benda-benda yang lain. Kalau orang nak ingat barang hilang kat mana barang dia tak terlupa letak dalam solat, dia akan jumpa. Tapi semuanya orang lalai lah macam tu. Kerjanya adalah dari syaitan. Okey. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Isnin. Hari Isnin ni 27 hari bulan 27 6 Zulhijjah. Insya-Allah Isnin kita masih buat lagi. Insya-Allah hari Selasa pun insya-Allah kita akan teruskan lagi.
Hari Rabu nanti kita maklumkan pada hari Selasa macam mana. InsyaAllah. Ya, kita jumpa lagi tuan-tuan. Minta maaf ya. Kalau ada tersalah tersilap, mohon betulkan ya, mana-mana para ustaz, para asatizah, alim ulama, kalau saya tersalah tolong betulkan. Okey, boleh hubungi saya sendiri ataupun boleh hantar mesej dekat saya pun boleh. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, kita mohon rahmat dari Allah ya, mohon rahmat dari Allah. Mohon Allah bagi bimbingan kat kita, Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita at-taufiq, Allah bagi kita bimbingan kekuatan untuk kita sentiasa mengingati perlu dibaca ketiga-tiga surah ini setiap pagi dan petang, 3 kali pagi, 3 kali petang. Kita mohon rahmat dari Allah untuk menguatkan kita supaya kita tak terlepas daripada tidak membaca, daripada kita membaca surah-surah ini. Sebab kadang-kadang kesibukan kita ni kadang-kadang tak apa sibuk pun tak tahu, kadang-kadang sampai terlupa nak baca. Jadi kita minta bantuan dari Allah. Nak ingat pada Allah pun kena minta kepada Allah. Tu. Minta pada Allah supaya kita tidak tertinggal. Sebab syaitan ni, tuan-tuan ingat ya tuan-tuan ya. Syaitan ni, iblis, syaitan ni dia tahu apa kekuatan anak Adam. Dan dia orang tahu apa yang boleh melemahkan mereka. Sebab tu mereka akan cari jalan macam mana anak Adam ni dia tak jadi kuat. Macam mana anak Adam ni dia tak kuat perlindungan dia. Syaitan akan cari jalan. Okay, jadi kepada itu kita minta pada Allah supaya kita tidak terlupa dan kita dapat sentiasa membaca 3 surah ini. Dan puan-puan, kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Isnin yang akan datang. Mohon ampun dan maaf atas sebarang kelemahan, atas sebarang kekurangan. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amal soleh kita pada pagi ini yang sedikit ini. Ya, banyak kekurangannya lagi. Kita minta pada Allah untuk memperbaiki urusan kita, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki akhlak kita. Ya, moga-moga Allah Ta'ala menerima amal kita. Yang paling penting Allah menerima usaha kita yang sedikit ini tercatat sebagai amal yang soleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah ingatkan, sesungguhnya ada di kalangan manusia ini dia memang betul-betul dah jatuh dalam kerugian. Kalau kita tak nak rugi, kalau kita nak beruntung, Allah kata apa? Illa, melainkan manusia yang mana? Illal ladzina amanu, melainkan manusia yang dia beriman kepada 6 rukun iman. Kemudian manusia yang terselamat lagi apa? Yang tak rugi tu apa? Manusia yang bukan sekadar beriman, dia buat wa'amilus salihat, dia buat amal soleh. Manusia yang beruntung ni juga apa tuan-tuan dan puan-puan? Sentiasa berpesan-pesan, berwasiat-wasiat tentang apa? Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan pada minggu hadapan insya-Allah.